Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita, kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada hari yang terakhir pada bulan Jun 2021 ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, mudah-mudahan kesempatan hidup ini dipanjangkan usia dalam ketaatan, diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal dan thayyibah, lagi barakat, lagi keberkatan padanya. Kata ulama, di antara tanda-tanda rezeki itu berkat ada dua. Yang pertama, apabila kita mendapat daripada kurniaan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa redha. Dan apabila rezeki itu sikit cukup, wa kafa billahi wakila. Apabila banyak, orang boleh tumpang dengan kita. Itu di antara keberkatan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada dalam PKP, kita berada dalam keadaan saat dan ketika ini. Kuatkan semangat kita, kuatkan jati diri kita, jangan mudah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, bersegeralah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian kena bersegera. Wasari'u, sur'ah, cepat, kena bingkas, kena faster, kena laju dalam apa yang kita usahakan, terutama ila maghfiratin, kepada untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena cepat. Nak dapat keampunan ni dia tak boleh lambat-lambat. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala sedia mengampunkan kita. Perkara pertama yang kita kena cepat, bukan soal tentang pekerjaan kita, bukan soal keluarga, tapi benda yang kena grab cepat-cepat adalah keampunan daripada Allah. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang at least 100 kali sehari Nabi minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cerita tentang Al-Imam An-Nawawi, cerita Al-Imam Ahmad, Imam Syekh Al-Ahmad. Dia pergi ke satu tempat, dia pergi ke satu masjid. Selepas dia menunaikan solat, kemudian dia tidak dibenarkan untuk berehat di masjid. Lalu ada seorang hamba Allah mempelawa dia untuk datang ke rumah dia. Lalu Imam Ahmad pun pergilah menjadi tetamu di rumah hamba Allah tersebut. Lalu apabila dia masuk di rumah hamba Allah tersebut, melihatnya kawan tu duduk sedia makanan, minuman kepada Imam Ahmad, sambil-sambil mulut dia mengucap sesuatu. Dan Imam Ahmad pun bertanya, apakah ucapan yang Tuan ucapkan? Dia kata, ucapan ini saya tidak pernah tinggalkan
tidak pernah lupa untuk mengucap perkataan ini, berzikir dengan zikir ini daripada usia dia muda sehinggalah usia dia waktu ketika itu. Dan apa yang hasil dia dapat daripada zikir tersebut, dia kata, alhamdulillah, apa yang saya niatkan, apa yang saya hajatkan, semua Allah Subhanahu wa taala makbulkan. Apa dia perkataan tu? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah makna astaghfirullah wa atubu ilaih? Iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita apabila kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ni dekat dengan kita. Sebab apa kita merasa kita jauh, tuan-puan, daripada Allah Taala? Kerana dosa kita, tu je. Sebab apa kita rasa tak tenang, solat tak khusyuk, kerja rasa macam tak cukup gaji, bukan sebab material, ya tuan-puan, tapi kerana kita jauh dengan Allah Taala. Dan punca utama kita jauh dengan Allah Ta'ala adalah kerana dosa kita. Dosa saya. Dosa kita ni tuan-puan, macam mana kita nak minta Allah ampunkan? Dengan banyakkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Imam Ahmad tanya kepada tuan kedai, bukan tuan kedai, tuan rumah tersebut, apa lagi yang dia hajatkan dalam kehidupan dia? Dia kata, saya nakkan satu je. Hari ni saya nak bertemu dengan saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Tuan-puan, masa waktu tu mana ada macam kita YouTube, mana ada macam kita Google. Jadi dia tak tahu yang depan dia tu sebenarnya itulah Imam Ahmad. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkabulkan semua permintaan dia. Hatta permintaan waktu tu dia nak jumpa Imam Ahmad, dan itulah Imam Ahmad depan muka dia. Secara tak langsung Allah dah makbulkan dah semua permintaan kita, tuan-puan, kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi pada malam ini, tuan-puan, kita bersiaran langsung daripada Dar Barakah, kedai yang terletak di Bandar Seri Putra. Makanan-makanan barangan, keperluan harian, makanan sunnah, makanan Quran, di kedai ini. Jadi kedai Muslim, kedai sahabat kita, untuk nak mendapatkan barangan-barangan keperluan Arabic goods, maka datanglah di Bandar Seri Putra, di belakang BSN, Bank Simpanan Nasional. Baik, tajuk kita pada malam ini, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tajuk kita nak bincang dan bicarakan pada malam ini? Apabila hari ini kita tengok ramai orang yang stres, hari ini ramai orang yang tertekan, hari ini ramai orang yang terjun bangunan. Subhanallah, na'udzubillah. Bukan satu gurauan ataupun satu joke, satu apa kita sebut sebagai satu lelucon, benda yang lucu, tidak. Tetapi ini adalah satu ujian yang besar kepada mereka dan ujian yang besar kepada kita. Kalau kita tak rasa betapa kita ini terpanggil untuk merasa keperitan yang dirasai oleh saudara kita, maka adalah duka cita bagi kita. Kerana orang yang beriman itu, Nabi kata, dia akan merasai periknya saudaranya, dia akan kasihkan saudaranya sebagaimana dia kasihkan dirinya. Maka tuan-puan, tajuk kita pada malam ini, kita nak kupas tentang ayat daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Quran yang saya baca adalah Quran Humairah. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat Quran ini, bolehlah berhubung dengan saya yang saya tagkan nama di atas tu, Da'i Hazman. InsyaAllah kita akan sama-sama support produk Muslim, produk-produk Muslim halal dan tayyib, insyaAllah, tuan-puan. Jadi ada makanan-makanan sunnah di belakang saya, habatus sauda dan sebagainya, insyaAllah. Baik, tuan-puan boleh buka muka surat Allahumma salli ala Muhammad, muka surat 67, ayat 133. Dalam beberapa minit ni, kita akan sentuh sedikitlah tentang tafsir, kupasan daripada ayat 133 daripada surah Ali Imran. Okey, tuan-puan, 133 surah Ali Imran. InsyaAllah sama-sama kita
baca, kita dengarkan, mudah-mudahan mendapat rahmat, kasih sayang, pahala, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. InsyaAllah kita berhenti setakat ini. Kemudian kita akan sambung insyaAllah jika ada masa. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat 133 ini dengan wasari'u, dan bersegeralah kata Allah. Cepatlah Allah kata akan kamu mencari keampunan daripada Dia, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena segerakan apa? Dalam banyak-banyak perkara dalam kehidupan kita, kita kena segera. Dia kata kena apa? Urgent. Urgent. Ada benda yang urgent, yang kena segera. Apa dia yang kena segera? Ibadat. Masuk waktu, sembahyang terus. Kemudian masuk waktu, solat terus. Kemudian bila orang call kita, jawab terus. Tu. Bila kerja diberikan, ada timeline dia. Kalau hari itu kena cepat, cepatkan. Okey, dalam time management, okey, dalam pengurusan masa, ada 4 perkara, 4 kuadran. Yang pertama, benda yang penting dan benda yang kena segera. Important and urgent. Apa makna important? Penting. Benda yang segera, cepat. Jadi, yang pertama, important dan urgent. Segera dan kena pentingkan benda tu. Okey, apa makna penting? Penting itu adalah benda yang kena dahulukan daripada benda yang tidak penting. Kena VIP kan benda tu. Kalau VIP ni very important person. Makna kalau orang ramai-ramai yang datang tu VIP, dahulukan dia dulu. Sebab apa? Sebab dia orang yang penting. Makna dalam perkara urusan kita, dalam tentatif harian kita, kehidupan kita ni, dia benda yang utama dan kena segera. Misalnya, contohnya adalah ibadat. Ibadat ni masuk perkara yang paling utama, paling dahulu dan kena disegerakan. Ada ibadat yang perlu disegera. Contohnya ibadat solat fardu, kena segera. As-salati ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Solat pada waktu dia. Contoh macam solat maghrib. Sekejapnya solat maghrib dalam masa 45 minit. Maka masuk tu terus kena cari dulu sembahyang, masjid, surau dan sebagainya. Sebab saat lagi kalau kita tangguh, maka dia akan luput, maka berdosa. Okey, sebab apa kita kena sembahyang? Tanggungjawab kita. Kenapa kita kena sembahyang? Soalan yang pertama yang Allah tanya dalam kubur adalah solat. Kenapa kita kena sembahyang? Itu tanda kita orang yang beriman kepada Allah. Kenapa kita kena sembahyang? Kerana sembahyang itu adalah merupakan tiang kepada agama. Kenapa kena sembahyang? Sebab sembahyanglah tanda bezanya orang Muslim dan orang kafir. Nabi kata dalam hadis, al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Beza orang kafir yang tak ingat Allah, yang kufur dengan Allah, dengan orang yang beriman taat kepada Allah adalah pada solat. Jadi solat tu tiang. The first thing yang Allah tanya dalam kubur, awwalu ma yuhasabu hisaban bil 'abdu yaumal qiyamah fil qubur as-salah. The first question asked by Allah Subhanahu wa taala is solat. The first thing. So kita kena utamakan solat. Penting solat, penting.
Segera tak? Segera. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dalam solat juga, selepas daripadanya kita kena banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Buat dosa saja, terus istighfar. Buat dosa saja, minta maaf. Dan tanda orang yang mendapat keampunan daripada Allah ada 3. Orang yang Allah terima taubat dia ada 3. Yang pertama adalah dia meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, dia berazam. Dan yang ketiga, dia tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan itu taubat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima saat ketika mana dengan Allah Ta'ala. Dosa kita dengan Allah. Hablu minallah. Tapi kalau dosa kita dengan manusia, ulama tambahkan satu lagi, yakni 4 lah. Kena minta maaf. Minta maaf. Mengalah. Tidak bererti kalah. Kita meminta maaf, itulah orang yang kuat. Orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang dapat kontrol diri dia. Dan dia orang yang meminta maaf. Adik, tuan-tuan dan puan-puan. Wasari'u, segeralah. Kata Allah Ta'ala, bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah tu siapa? Allah itu adalah Tuhan. Allah ni adalah Rabb, yang mentadbir, yang menguruskan, yang memberikan, yang mengambil rezeki daripada kita, yang memberikan rezeki daripada kita. Allah bagi kepada kita kesihatan. Waktu sakit, Allah juga yang ambil kesihatan itu daripada kita. Maka ingat bahawa susah, sihat, senang, sakit, kita kena minta, kita kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja kepada Engkau kami menyembah. Solat dulu. Wa nakanu salli wa nasjud. Lah kita solat, tuan-puan, berdoa. Sebab tu orang, ulama kata, kalau dia solat, dia jangan lupa doa. Kalau dia solat, dia tak berdoa, dia kurang pada solat dia. Dan orang yang tak berdoa, dia adalah orang yang sombong. Kita dah kerja, kemudian kita tak mau gaji. Contohnya, dia ni, kita contohnya, kita dah ibadat, tapi kita tak nakkan minta kepada Allah. Rugi lah. Contohnya, betul tak? Makan nasi tapi tak minum air, tak komplit. Jadi kita nak apa? Kita nak komplit ibadat kita, maka kena ibadat dan berdoa. Dan yang ketiga, kena sabar. Tuan-tuan, solat dah, berdoa pun sudah, akhirnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi tawakal tu konsep dia apa? Do everything, expect apa? Nothing. Kita buat yang terbaik, tapi jangan mengharapkan pujian. Kenapa dia tak puji aku? Kenapa dia tak senyum kat aku? Aku minta, aku senyum kat dia, dia tak senyum kat aku. Aku dah belanja dia, kenapa dia tak belanja aku? Dan dia pizza tapi tak belanja aku balik, contohnya. Maka jangan mengharapkan pujian daripada Allah Ta'ala, pujian daripada manusia, mengharapkan balasan dan pujian daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok, tuan-puan, Uwais Al-Qarni, tuan-puan kenal kan Uwais Al-Qarni? Masya Allah, dia taat kepada ibu dia, bawa ibu ni daripada Yaman sampai ke Mekah menunaikan haji dan umrah. Subhanallah, tuan-puan, dia tak dikenali pun di kalangan para sahabat. Orang tak kenal dia, dia tak ada kawan-kawan. Kan? Macam sekarang ni, kalau kita nak kenal kawan-kawan kita, kena ada media sosial, Instagram, Facebook. Dia tak ada Facebook, dia tak ada Instagram, orang tak follow dia pun. Tetapi tuan-puan, malaikat follow dia. Sampaikan Nabi SAW tak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Malaikat Jibril turun bagi tahu bahawa ada seorang pemuda yang semua makhluk di langit, makna malaikat, kenal dia. Subhanallah. Dan Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, bila kamu jumpa orang yang nama Uwais Al-Qarni, kamu minta doa daripada dia. Hebat, tuan-puan. Inilah yang dikatakan orang yang mendapat kerahmatan, orang yang mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang yang
dia tidak mengharapkan balasan daripada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, wa jannatin 'arduhas samawat. Ini kesan daripada apabila kita mengharapkan balasan daripada Allah, kita cepat-cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan bagi kepada kita jaminan dia apa? Jannah. Jannah tu apa? Jannah. Apa makna jannah? Syurga. Jannat, syurga-syurga. Syurga ni ada 7. Kata ulama ada 8. Banyak daripada neraka. Kalau neraka 7, syurga 8. Kalau kita buat pahala, buat kebaikan, Allah bagi 10 pahala. Kalau buat dosa, 1 saja dosa. Buat jahat, 1 dosa. Makna Allah sebenarnya, Allah ni sayang sangat dekat kita ni. Allah sayang sangat kepada manusia. Allah sayang kepada hamba dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, bagi. Usaha dapat, tak usaha pun dapat. Betul tak? Dan Allah ni maha penyayang. Sayang Allah kat kita. Allah bagi bila kita dekat dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dia ada yang bertanya, maaf Ustaz ada jual barang-barang ubatan ke belakang Ustaz? Belang ke? Belakang. Ya. Ini makanan-makanan sunnah, makanan Quran. InsyaAllah sama-samalah kita bantu sahabat-sahabat kita. Saya bantu saja. Mudah-mudahan Allah permudahkan perniagaan kalangan yang mencari rezeki, minta kepada Allah. Jangan kemudian Allah kata wasari'u, bersegeralah. Kalau kamu ada masalah, cepat, jangan keluar daripada lubang masalah. Jangan duduk di rumah. Jangan duduk menangis. Jangan duduk apa? Ya Allah, what's happened? What's wrong? Jangan. Keluar. Keluar tu makna dia apa? Pergi cari kawan. Pergi cari kerja. Better late than never, kata orang putih. Late tak apa, jangan never, tak buat langsung. Allah bangkit dah pukul 8.30, lagi 3 minit lagi. Tak ingat nak semayang. Semayang terus. Allah Maha Pengampun. Betul tak? Masya-Allah, tuan-puan. Jadi jangan lupa dengan Allah. Fazkuruni azkurukum. Kamu ingat kepada aku, Allah kata, aku akan ingat kepada kamu. Tuan-puan, banyak cerita yang saya nak ceritakan kepada tuan-puan. Ada seorang lelaki yang bunuh 99 orang. Bunuh 99. Kemudian dia bunuh 100 orang. Ingatkan dia nak masuk neraka dah. Allah bagi kepada dia syurga. Sebab akhir-akhir last minute tu dia bertaubat kepada Allah. Tapi tak bertaubat lagi, niat dah keluar rumah. Kemudian malaikat ukur jarak dia daripada tempat dia buat dosa dengan tempat dia nak bertaubat. Dekat dah tempat dia nak pergi program nak bertaubat tu. Macam kita lah, contohnya keluar daripada Bandar Seri Putera, nak pergi ke tempat program, nak pergi ke masjid. Nak dekat masjid sampai orang langgar kita, mati. Maka kata ulama dalam hadis ni tuan-tuan, riwayat, orang tu dia masuk syurga sebab minit-minit yang terakhir dia niat untuk mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan seorang perempuan yang berzina. Masya Allah, buat dosa besar, berzina. Tapi dia akhir minit dia bagi makan kepada anjing, dan dia mati dia dalam keadaan dia dapat rahmat Allah. Sayang dia sebab dia sayang makhluk. Tu kita tolong anjing, tuan-puan. Kalau kita tolong manusia, lagilah Allah sayang kepada kita. Walaqad karramna bani Adam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan boleh ajukan di bawah, insya-Allah. Baik. Akhirnya Allah kata wa jannatin 'arduhas samawat. Dan yang kata keampunan Allah, kerahmatan, kebaikan, syurga ni, pahala ni terbentang luas. Ibaratnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Petunjuk disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sediakan bagi orang yang takwa. Apa makna takwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Itu dia. Jadi kita kalau kita nak syurga, kita nak dapat keampunan daripada Allah, cukup tinggalkan apa yang Allah larang, buat apa yang Allah suruh. Start now, insya-Allah. Jangan kita putus asa.
Jangan kita gundah gulana, Allah dosa aku banyak ni, kata dia. Jangan putus asa. Maknanya jangan putus asa tu janganlah buat lagi dosa. Tapi makna dia bangkit, bingkas dan terus kembali kepada Allah. Istighfar, taubat, solat tahajud, solat duha, jaga solat lima waktu, insya-Allah. Baca Quran banyak-banyak. Innal hasanatu yuzhibnas sayiat. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu banyak lagi yang kita nak kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada lain waktu. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa AJK, sahabat-sahabat saya daripada audio kuliah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang, yang lemah, al-faqir, yang banyak dosa ni saya mohon maaf. Sekian, kita bertemu lagi. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.